Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita mulakan dulu dengan kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, kita mendapat syafaat, ya, mudah-mudahan kita dinaungi dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hinin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa alal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wa ahli ta'atika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan pada petang ini kita mendapat rahmat, mendapat keberkatan di dalam majlis ilmu kita yang bersambung daripada pagi subuh sampailah ke malam ni pun kita masih lagi berada di dalam majlis ilmu. Nur Madinah alhamdulillah Melaka mendung. Sekarang Melaka mendung tak bererti hujan. Baik, kemudian kita ada Kartina, Amin, Mazlina, Wahid, Mawar, Kasih, Sa'idah, Ida, Azizah, Syarif, Kartina, Amin, Ruhaidah, Muhammad Yusuf, Syarifah, Ahmad, Nur Azmah, Makjim, Rostam, Afendi dari Kuantan dan dilaporkan Kuantan panas. Fadli Maksyah dari Pulau Pangkor. Alhamdulillah, Pulau Pangkor boleh kita kat ikan, ya. Kalau pergi ke laut boleh kot, ya. Baik, Nur Syah Mahmud, Nur Zati, Kartina, Amin. Terima kasih, ya, Kartina, Amin, amin ya rabbal alamin. Azwan Riza dari Putri Menangis, Pontian, Johor Darul Ta'zim. Hajarah Khan, amin, 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 amin ya Allah. Jadi kita bawakan kepada tuan-tuan daripada Kembara Korban 1001 Asnaf di bawah naungan ataupun di bawah tajaan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Seperti biasa, tuan-tuan yang ingin berkorban satu bahagian, nak berkorban
ekor pun boleh, nak korban dalam negeri pun boleh, nak korban di luar negara pun boleh. Dan hari ini kita dah umumkan bahawa negara di luar yang akan kita korban pada tahun ini ialah di Chad, di Nigeria, dan yang paling menarik sekali untuk sahabat-sahabat kita di Gaza, di Palestin. Maknanya kalau tuan-tuan nak buat korban di Palestin, insya-Allah tuan-tuan boleh bersama dengan Yayasan Budi Ehsan yang telah mendapat MSISO, satu pentakrifan, penarafan yang begitu baik yang diberikan kepada Yayasan Budi Ehsan. Putri Auni Ayuni dari Singapura, alhamdulillah. Dari Khalifah Abdul Hamid, alhamdulillah juga daripada Singapura. Nur Madinah belanja lagu Ella satu, Ustaz. Lagu Ella apa? Lagu Rama-Rama. Rama-Rama ya, Ella ya. Ella masa dia mula menyanyi, saya masa tu masih lagi tingkatan lagi. Masih tingkatan 4 ke tingkatan 5 gitulah. Engkau jadi kenangan dalam hati. Itu lagu Ella kan. Baik, jom sertai ibadah korban. Ismail Muhammad Ali dari Sitiawan, Umi Tajudin dari mana tak? Umi Tajudin tak bagi tahu. Segamat telah penghujan. Puan Jamilah Bacok, cantik baju ustaz, baju pagi tadi. Okey, sayang nak pakai, sekali pakai basuh kan rebuk pula, pakai selagi mana belum berbau. Nurlia Abdullah dari Tapah, terima kasih. Nur Kasih Mirinda Qiyami, terima kasih. Assalamualaikum Maziah Ramli, PKP. Kami di Ahmad Said, Kampung Datuk Ahmad Said. Kami di Kampung Sungai Tapah di kawasan Manjui ini PKPD. Jadi tak boleh nak keluar kawasan. Kita duduk dalam rumah, jaga SOP masing-masing, jangan keluar. Ya, kalau nak beli makanan pun dekat kedai dalam. Dan saya tengok banyak bantuan yang sampai. Semua pihak bekerjasama, nampak alhamdulillah untuk membantu apa nama sahabat-sahabat yang sekarang PKPD di kawasan saya ni, di kawasan tempat saya sekarang ni. PKPD sedang diadakan, sedang dibuat. Terima kasih kepada pihak polis, pihak kerja rela, askar yang sekarang bertugas 24 jam mengawal keadaan, menjaga keselamatan kami semua di Kampung Sungai Tapah dan juga di Kampung Ahmad Said. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi kita sabar ujian, insya-Allah. Dan pihak Pusat Pendidikan Al-Barakah juga menghulurkan bantuan sumbangan. InsyaAllah kita akan mula mengagihkan. Ini masuk hari yang ketiga. InsyaAllah dalam sehari dua ni kita akan mula mengagihkan kotak-kotak bekalan supaya dapat diagihkan kepada mereka semua yang berhampiran dengan kereta kita. Ini sumbangan daripada Pusat Pendidikan Al-Barakah. Kita bagi. Mujurlah kami di Manjui. Al-Barakah ni di Manjui, Manjui PKP. Bolehlah juga bergerak untuk beli barang, dan apa pun kita akan packkan barang, bungkuskan barang untuk kita hantar kepada pusat kawalan, dan daripada situlah pusat kawalan akan mengagihkan kepada penduduk-penduduk. InsyaAllah. Terima kasih kepada pos-pos kawalan yang sentiasa bertugas kepada kami di Kampung Sungai Tapah dan juga di Kampung Datuk Ahmad Said. Ini kampung saya tuan-tuan. Kampung Sungai Tapah ialah kampung saya duduk. Baik, jadi tuan-tuan terima kasih daripada semua yang menghantar komen, dan saya suka sebab tuan-tuan menceritakan tuan-tuan dari mana. Ada yang dari Al-Ustaq Syuhada Ali, ada yang dari Sabah Alaina Awang, Nur Madinah, terima kasih. Dari Puncak Jelapang, Puncak Jelapang atas tu. Puncak Jelapang tak ada PKPD, dia PKP saja. Siti Arija Wardati, Syawadah nak berlalu, settle pasal korban pula Jun lah. InsyaAllah RM390 saja satu bahagian untuk kita. Mudah-mudahan orang ni kita korban, mereka akan derma dengan doa pada kita. Kita sumbangkan daging korban dan dia orang doa untuk kita sumbangan. Mudah-mudahan kita selamat daripada COVID. Baik tuan-tuan yang saya hormati,
Pada petang ini kita nak membicarakan Norbainah. Sampai waktunya saya nak jadi penghuni pondok, Ustaz, insya-Allah. Doakan supaya kita balik dapat mengadakan sistem pengajian macam dulu. Walaupun saya rasa pikabu pupu, Ustaz, hiburan okey je Ustaz, 50 orang, masjid 12 orang sahaja. Cek komen. Saya diarahkan untuk tidak bagi komen. Dan saya kena diam. Jadi saya terpaksa diam. Okey, jadi saya kena serahkan kepada yang ahli untuk memberi komen. Jadi saya tak nak komen apa-apa. Ya, dah dapat surat cinta, dah dapat surat semua, jadi saya diam. Tugas saya hanya mengajar jelah, tuan-tuan. Tak ada apa, tak pun kalau tak mengajar mungkin saya main kereta, mainan, ataupun kalau orang panggil berlakon, jadi berlakon. Itulah nasib dia, tuan-tuan. Jadi saya no comment. Saya tak akan cakap tentang soal-soal yang tuan-tuan bangkitkan. Biarlah macam-macam pun. Jadi kalau orang tanya saya, tanya pada ahli dia, tanya pada pakar dia. Jadi mereka akan jawab. Okey. Kemudian Siti Zainon dari Sabak Bernam, terima kasih. Azlina Kusnan dari Pasir Gudang juga, terima kasih. Nur Madinah, syukur dah daftar, lama dah. Kita akan buat nanti. Kita akan buat di Palestin, di Chad dan di Nigeria, insya-Allah. Milan QS dari Singapura, Woodlands, terima kasih. Noreha Rosli dari Greek, alhamdulillah. Rafida Tahir dari Kampung Gajah, dan Fazli Maksyah, no comment. Ya, like me, no comment. Okay, assalamualaikum. Mazlina Wahid, jangan komen Ustaz. Ya, jangan komen. Nurlida Hamdan, kesian Ustaz. Tak apa, kita berlakon filem, kita main kereta kan, itu yang selayaknya pada saya kan. Baik, jadi tuan-tuan, kemudian tuan-tuan kita baca satu hadis Nabi SAW. Siapakah orang yang pintar? An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man attaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Rawahu At-Tirmizi wa qala hadis hasan. Baik. Faradina, Ustaz, kalau nak minta suami saya panggil Ustaz berlakon filem, nak kontak number mana Ustaz? Nombor Puan Jasmine Mastan ada di wall, di wall Facebook ni ada nombor dia. Boleh hubungi 013 013 581 7879 013 581 7879, insya-Allah. Okey, sekarang apa saja job saya terimalah tuan-tuan untuk kelangsungan pusat pendidikan Al-Barakah ni. Apa sajalah, selagi halal, selagi dibenarkan oleh undang-undang negara, halal daripada segi hukum, insya-Allah. Reda Rashid, salam dari Sandakan Sabah. Ravi AVS, baru surat cinta. Okay. Nurili Zabidi dari Ipoh, dari Jitra Kedah, selamat petang. Dari Sungai Petani, Ju Zahira. Kemudian dari Pak Dixon, Azizah Izzah. Saidah pun kata dah daftar dah. Fatimah Manan, tak apa Ustaz diam dalam bab ni, tapi dalam kuliah kalau Ustaz diam, kesianlah peminat. InsyaAllah kuliah kita on, kita cerita bab yang tak berkaitan lah. Kita cerita bab keagamaan, kita cerita bab ialah hadis, tafsir, fiqah dan sebagainya. Puan Jamila baca, jangan komen Ustaz, nanti kami rindu kalau Ustaz tak ada. Okey, Syed Ismail, betul dah tu Ustaz, tak payah jawab. Okey, ada orang yang lebih layak untuk bercakap, jadi saya tidak layak untuk bercakap. Okey, bukan ahli dia, kita serahkan kepada yang pakar. Mereka telah mengkaji, mereka telah membuat semua, kita ikut, kita serah pada dia orang. Baik. Kemudian kita Suzita Murad dari Sungai Petani, dan Rokiah Muhammad Noor dari Sungai Buloh, insya-Allah. Diuk no comment dari Parit Bunta, alhamdulillah. Rosli Kasar,
Baik, kita lihat kepada hadis yang saya nak bacakan pada tuan-tuan pada petang ini. Satu hadis daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhuma, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, Al-Kais man danahu nafsahu. Kais maknanya cerdik, kaisun. Sebab tu dulu Laila Majnun ada nama Kais. Ya, Kais maksudnya ialah yang yang membawa makna cerdik. Kita ingatkan cerita Kais dengan Laila kan, Laila Majnun, orang yang gila kan Laila kan. Bukan Laila tu bercinta dengan orang gila, tak kan. Jadi kita lihat cerita Kais. Nabi sebut Al-Kais man dana nafsahu. Al-Kais ialah orang yang cerdik. Siapa orang cerdik? Orang yang dapat PhD? Orang yang ada gelaran dia doktor, ustaz, ada title? Atau orang yang ada ijazah, sarjana muda, sarjana tua, orang yang ada master, atau orang yang sekadar ada diploma ataupun SPM saja? Siapakah mereka yang cerdik ni? Kalau nak memberikan penafsiran yang cerdik, semua orang mengaku dia cerdik. Saya ada 2 PhD, saya ada doktor kehormat. Masing-masing mengaku cerdik. Cuba sebut bodoh pada dia, marah dia. Saya ustaz, cuba sebut bodoh pada ustaz, orang mengamuk dia. Sebab itu penakrifan dan pengiktirafan tentang cerdik yang paling bagus ialah datang daripada sudut agama. Biar agama tu yang menentukan siapa cerdik, siapa bodoh. Mungkin dia tak ada kelulusan tapi dia cerdik. Kita hari ini nak tengok cerdik bodoh, kita lihat kepada kelulusan, kita lihat kepada dia mengaji di mana. Sebab tu kita tengok hari ini kalau sikit orang tanya engkau mengaji di mana, itu soalan dia, nak tanya cerdik tak cerdik tu. Baik, Zik Amel Khan, Assalamualaikum, saya dari JB, semoga duduk dalam sihat. Lagu Hindi satu ustaz, JK Katere, JK Tere mere pyar katal je hazar bani par, sab to malum hai aur sabko khabar ho gayi. आज के तेरे मेरे प्यार के तल जा हाजिर बानी पर सब तो मालूम है और सब तो खबर हो गई. Itu permintaan Zack Amel Khan. Yusra Big Box, Ustaz, Hyundai ada? Hyundai Starek tak ada. Okay, Hyundai Starek tak ada. Yang saya ada Volkswagen. Ni bukan kereta saya, ni kereta mainan. Aduh, ada yang pembaris pula. Oh, kaya je ustaz. Ini kereta mainan tu yang kecil-kecil tu. Yang ada van pada saya Volkswagen, jenis lama tu. Kemudian ada van dari Turki, yang tu ada. Van satu lagi, van keluaran Mercedes, yang tu ada. Yang lama punya, tahun 1920-an tu. Hyundai Starek memang tidak ada. Dins AB Cangkat Ibul clear. Cangkat Ibul durian ada Cangkat Ibul. Dins AB. Okey. Dewata awan berapi, mudah-mudahan ustaz sihat, amin. Dalam lindungan Allah, amin. Sa'dih Muhammad Arifin dari Pasir Mas Kelantan, terima kasih. Fadli Maksyah, kita cerita bab berkaitan agama je ustaz, kami nak mengaji. Ya, kuliah ni kita semua, kami semua sayang ustaz. Betul. Sa'ana Sulaiman banyak komen kan, kena gam, jenuh macam ni. Okey, sentiasa rindu nak dengar ceramah ustaz. Baik, balik kepada tentang cerdik. Kalau kita nak lihat kepada cerdik, kita tak boleh nak gambarkan, nak bayangkan bahawa orang cerdik tu pakai kot, pakai tie,
Orang yang pakai singlet, pakai kain pelikat, duduk laman, sapu laman tu tak cerdik. Jangan cakap macam itu. Ataupun kita yang bergaya pakai kasut heel kan. Heel tinggi je kasut dia, pakai spek hitam pula. Wah, lah buci sana, bergelang emas sini, semua itu cerdik. Tak, Nabi tak pernah menggambarkan sebagai itu adalah kecerdikan. Sebab itu Nabi memberikan gambaran kepada kita, cerdik itu apa? Al-kayyisu man dana nafsahu. Yang pertamanya ialah orang yang cerdik ialah orang yang selalu menghitung diri dia. Man dana nafsahu. Aku ni jahat ke baik? Aku ni buruk ke elok? Aku ni perangai macam mana? Aku buat ni betul ke salah? Aku cakap ni betul ke salah? Sekali lagi aku cakap, sekali lagi salah pula. Ini orang cerdik. Aku nak makan ni halal ke haram? Halal ke haram aku nak makan ni? Tapi dia orang cakap halal, tapi yang aku dengar kata haram. Oh, kalau gitu syubhah, tolak. Kalau ragu-ragu, syubhah. Man waqa'a fi syubhah waqa'a fil haram. Siapa yang terlibat dengan benda syubhah, dia terlibat dengan benda haram. Kalau gitu elakkan yang haram pun kita elak, yang syubhah pun kita elok. Ini orang cerdik. Itulah cerdik. Orang yang dia kaji dulu apa yang dia nak buat, apa yang dia nak kata, apa yang dia nak lakukan. Dana nafsahu. Dia tengok dulu. Sebab hari ni tuan-tuan yang saya hormati, kadang-kadang manusia mengikut hawa nafsu. Kadang-kadang mengikut orang. Orang buat, dia pun buat. Halal dia tak tahu, haram dia tak tahu. Apa sebab engkau buat? Dia buat. Kenapa engkau buat? Dia buat. Orang tu buat, takkan aku tak boleh buat? Jangan. Tu bodoh nama dia. Kita ada ilmu, kita ada akal. Gunakanlah ilmu dan akal ini dengan berpandukan kepada agama. Nak pandu agama tu pandu pada siapa? Pada Quran, pada hadis. InsyaAllah kita tak sesat. Okey? Kalau saya ni ustaz, saya bercakap tak berpandu pada Quran dan hadis, dengan saya pun tolak. Kalau saya cakap ni lawan Quran, tak betul pada hadis, tak ikut Nabi, tolak saya. Tolak. Maka tuan-tuan yang tak nak ikut saya, tuan-tuan itulah Al-Kais. Maksudnya tuan-tuan adalah orang yang cerdik. Ya, Latifah Damha kata, Latifah Ahmad kata apa? Banyak cerdik pandai sekarang sukar nak ditegur. Entahlah. Sa'ana Sulaiman, cerdik tu apa ya? Cerdik tu kucing kot. Siapakah orang yang cerdik? Dia datang daripada sudut agama. Agamalah yang menentukan cerdiknya seseorang. Penilaian dia itu. Betul. Daripada Ummu Zahra. Sebab hari ni orang memberikan nilaian cerdik itu pada sekeping sijil. Sekeping nota. Sekeping nota. Sekeping nota, teringat lagu Elikat. Ada sekeping warga dalam diamku terima dari sekeping hati yang terluka. Itu lagu Elikat lama tak dengar kan. Siti Arija Wardati, Nabi Muhammad adalah manusia paling bijaksana, namun baginda tidak ada PhD, tak ada ijazah pun. Sa'idah Aidah menawar nak mengaku dia bodoh kan ustaz, cerdik tak boleh ditegur. Okey, Aisyah sudut agama cerdik ni. Baik, jadi tuan-tuan yang saya hormati, maka manusia kalau diberi penilaian bahawa kecerdikan itu daripada gelaran, daripada kelulusan, maka manusia berlumba-lumba mencari gelaran, sanggup membeli gelaran. Okey, sanggup membeli gelaran, sanggup buat benda yang tak betul. Tak ada gelaran pun dia sanggup mengada-adakan gelaran. Sebab tu kita tak heran 2-3 tahun lepas heboh tentang ijazah palsu, kelulusan palsu. Sebab nak nampak cerdik. Nak nampak cerdik. Sebab dah diajar macam tu. Ada ijazah cerdik, pandai.
Kalau tak ada pandai. Engkau mengaji universiti mana? Dia tanya kita pula, engkau universiti mana Wah. Sedangkan Nabi kata al-kayyisu mandana nafsahu. Orang yang cerdik ialah orang yang memperhitung diri dia. Aku nak pakai baju ni halal ke haram? Aku nak pakai perhiasan ni halal ke haram? Ada lelaki pakai jam emas. Jam emas dia pakai. Kelulusan bagus tapi jam emas. Laki-laki kan haram pakai emas. Melainkan untuk gigi emas dengan hidung emas. Yang kau pakai emas buat apa? Saya ada PhD tau. Oh, payah. Payah. Okey. Itu nombor 1. Dan kata Nabi, wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang berbuat amalan persiapan untuk selepas dia mati. Cerdik nombor 2 tu apa? Orang yang cerdik nombor 2 ialah orang yang membuat amalan sebagai persiapan untuk kehidupan selepas kehidupan di dunia, yakni kehidupan kematian. Macam tuan-tuan sertai ibadah korban ni RM390 je satu bahagian. Tuan-tuan ambil satu ekor baru RM2,000 lebih. Cerdik lah tu buat korban. Sebab ada orang duit banyak tapi duit dia dilaburkan pada tempat yang tak mendatangkan nilai pahala tu tak ada. Duit dia dihabiskan pada benda yang tak ada faedah. Itu bukan cerdik. Dia laburkan pada tempat yang tak ada pahala. Itu bukan cerdik. Orang yang cerdik ialah orang yang buat amalan. Kita buat korban ni untuk sekarang ke? Tambah kita korban ni, kita bukan tahu pada siapa kita nak korban. Siapa nak merasa daging kita pun tak tahu. Tuan-tuan pergi haji dulu-dulu ni buat korban. Bagi duit kat tamu haji, dia uruskan. Di mana dia buat? Bila dia buat? Siapa yang makan? Kita tak tahu. Bagi ya. Tapi ada bahagian yang akan menunggu kita di hari kiamat. Ada benda yang duk menunggu kita selepas kita mati nanti. Itu cerdik. Supaya tuan-tuan masuk korban pada yayasan Budi Ihsan ni, ada dah benda yang duk tunggu kita di hari kiamat. Maka ini dipanggil sebagai orang yang cerdik. Apa dia? Al-kayyisu tadi. Aisyah Osman, saya nak menjadi orang yang cerdik ustaz. Okey. Fazli Maksyah, apapun nak cerdik, akhlak kena cantik, jangan bodoh dan tak ada adab. Semoga kita dijauhkan daripada perangai itu. Ismail Mahad, salam Diuk dan sahabat-sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Siti Aminah Abdul Rahim. Hero keempat saya lahir pada 31 bulan 3 2000 pagi. Diberi nama Muhammad Hazim Hazzaril Izzat. Tiap kali nak tidur dia menangis macam sakit-sakit. Suami cakap namanya berat. Boleh percaya ke Ustaz? Muhammad Hazim Hazzaril Izzat. Yalah, bukannya berat tu. Nak sebut pun susah. Nak ngeja bayar ni. Hazzaril Izzat kan. Orang tua-tua dulu kalau nama-nama, kalau budak-budak tu nangis je, orang kata nama tak sesuai. Sebab tu dulu-dulu orang kita tukar nama lain. Ada juga. Salah ke kalau namanya pelik sikit? Tukar lah. Ada kecil-kecil ni suruh Jaya Sumpah, tukar nama dia balik. Tak jatuh haram pun, tak jatuh bidah pun. Yang keduanya, mungkin dia sakit. Budak ni Allah Ta'ala bagi dia sihat. Lahir-lahir tu sihat. Dia menangis ni dua. Dia lapar ataupun dia sakit. Lapar tak boleh bagi tahu, sakit tak boleh bagi tahu budak. Jadi apa jalan dia bagi tahu? Jalan dia bagi tahu ialah menangis. Bagi menyusu pun menangis lagi. Tidur pun tak boleh, maknanya ada benda. Ada benda pada budak ni. Maksud benda ni apa? Sakit lah. Mungkin dia pasang. Mungkin dia senak perut angin pasang. Kita tak tahu.
Mungkin ada binatang masuk dalam telinga dia, semut, dia nak kabur macam mana? Mungkin dia sakut benda lain. Pergi ke hospital, buat pemeriksaan, full medical check up. Kalau doktor kata semua okey, tak ada pasang, tak ada binatang masuk dalam telinga ke apa benda ke, yang ni datang usaha-usaha tadi tukar nama. Okey, mungkin dia sejuk, mungkin dia panas, mungkin mak dia tak pantang, macam-macam benda. Kalau dia menyusu pada mak dia, mungkin mak dia tak pantang makan, akhirnya jadi gatal kulit. Banyak sebab. Jadi saya mengesyorkan, yang pertama sekali kalau ada kes macam ini, mungkin dia sawan tangis. Orang tua-tua dulu kalau tengok ada ubat hijau tu, sawan, dia boleh kenal sawan tangis. Jadi cubalah berubat dengan pusat perawatan Islam berhampiran yang bahagian rawatan sawan, misalnya sawan tangis. Ataupun mungkin ada gangguan. Kalau dah doktor kata tak ada apa semua, mungkin gangguan, tolong masuk sebelum maghrib. Pukul 6.30 tutup pintu semua dah. Elakkan daripada keluar pada waktu maghrib. Dan yang ketiganya, ambillah bedak sejuk, bacalah suratul Kahfi ayat 18, surah Al-Fatihah 7 kali. Bacakan pada air dan bedak sejuk tadi, lumur badan budak tu, insya-Allah boleh tidur. Insya-Allah boleh tidur. Mudah-mudahan, saya doakan. Rizwan Hamli, mantap ustaz. Apa bergumpal lidah ustaz nyanyi lagu Hindu. Lagu Hindi. Baik. Okey, terbaik ustaz. Lagi ada lagi? Sahak hobi ustaz rare. Baik, manusia cerdik yang kedua. Manusia cerdik yang kedua ialah manusia yang membuat persiapan amalan selepas kematian dia. Jadi apa dia tuan-tuan yang duk tunggu waktu kita kuliah, apa benda? Kita mengharapkan yang kita dengar kuliah ni bekalan amalan kita untuk akhirat kita. Hari ni ramai sangat orang mati, ramai orang sakit. Kita pun bila-bila masa boleh pergi. Alangkah untungnya kita mati dalam keadaan menuntut ilmu, ataupun kita menyumbangkan sesuatu, ilmin yang tafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat, dapat pahala berpanjangan. Ataupun sedekah jariah, pahala yang berpanjangan. Ataupun doa daripada anak yang soleh, pahala yang berpanjangan. Anak-anak kita itu adalah harta yang cukup besar. Kita didik anak kita, kita ajar anak kita, dapat pahala pada kita berpanjangan. Sebab tu jangan jemu didik anak. Kabinet dapur Manjung Alphard tu jual kat saya ustaz. Minta Alphard tu belakang tu. Aduh, Sajuban Rosli, banyaknya kereta ustaz, jenuh nak buat garaj. Tuan-tuan yang saya hormati, Alphard ni dulu ada satu Wildfire, bukan Alphard, Wildfire ni Alphard. Wildfire tu ada satu budak datang rumah saya, dia minta. Jadi mak dia datang, bapak dia datang jumpa saya, anak saya nak Wildfire ustaz tu, bunyi nak Wildfire ustaz. Saya kata ambil lah. Terima kasih ustaz. Jadi budak tu seronok sangat, begini buat balik rumah sayang. Jadi satu-satunya kereta design Wildfire ataupun Alphard yang ini sajalah. Ini sajalah yang ada, design yang saya ada sekarang, ataupun koleksi yang saya ada. Jadi untuk kabinet dapur Manjung tu beratlah saya nak lepaskan ni, satu ni saja. Nanti kalau
saya boleh berjalan, saya boleh cari di mana-mana. InsyaAllah ada 2-3 koleksi, kita tukar-tukar lah ya. Jangan bagi saja, tukar-tukar lah. Saya nak kereta Malaysia, kereta Inspira saya ada, kereta Wajar saya ada. Yang saya tak ada lagi kereta Myvi. Kalau kabinet Manjung ada kereta Myvi, kita tukar dengan Alphard. Kan ni berat ni, kalau empuk kepala mau benjol ni tuan-tuan. Ini besi ni, bukan kereta plastik tau. Nampak dengar bunyi. Bukan kereta plastik Kak Gayah. Mana Kak Gayah ni menghilang diri ni. Okey. Lah. Nampak ni. Ni besi ni, nampak. Bunyi sikit. Nampak bunyi. Dah bunyi dah. Baik. Mahal ke kereta tu Ustaz? Anak tanya. Yang ni mahal lah. Yang ni mahal. Ni besi padu. Ni besi betul-betul ya. Padu tuan-tuan, bukan plastik ya. Ada yang murah RM40, RM39. Tapi ada yang desainnya memang mahal, special edition pula. Dalam dunia kau ada 1, ada 10 je, memang berat lah. Okey. Dan ni yalah, tak boleh nak beli yang ori, beli tiruan pun jadilah. Tak beli yang betul-betul tak mampu kan. Jadi saya letak atas meja saya. Inilah yang saya tengok. Kadang saya buka, saya tengok dalam dia. Cuma saya fikir macam mana nak buka cermin kat atas ni. Kalau ketuk pecah pula. Okay, jadi nak beli yang betul-betulnya haram lah tuan-tuan oi. Kalau ada rezeki insya-Allah, rasa tak ada dah. Jadi dapat yang ni pun syukurlah insya-Allah. Kalau ada 2-3 lagi saya jumpa, bolehlah kita tukar-tukar. Kereta yang saya nak, yang saya tak ada koleksi, kereta Myvi. Yang tu tak ada koleksi. Kereta Malaysia yang saya ada koleksi Inspira. Kemudian kereta polis Peronda petrol Malaysia punya ada. Kemudian kereta Wajar pun saya ada. Myvi tak ada lagi, Kancil tak ada, Wira tak ada, Iswara tak ada. Kan. Baik, Ustaz nyanyilah lagi. Nak lagu apa? Tumbin jauhkah, tumbin jauhkah, itu dunia meradil kushbinehil. Itu Shashi Kapoor. Ustaz kongsi sikit kes tanah pusaka Sorok Waris. Nak makan harta, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nak makan harta haram ke? Saya pernah jumpa tuan-tuan, ada orang yang mati cukup seksa tuan-tuan. Saya nak dengar sebutkan terasa pula. Tapi saya nak cakap juga, memang seksa. Sampai orang pujuk keluarga dia yang dia makan harta pusaka tu, pujuk mai datang minta maaf, minta ampunkan saudara dia, saudara sedaging. Lepas ampun baru mati. Seksa tuan-tuan, sakit. Jadi kalau harta tu bukan kita punya, ahli waris yang berhak punya, bagilah. Nanti Allah bagi rezeki yang lain pada kita. Jangan duk ambil harta orang. Tolonglah tuan-tuan. Kemudian Sazwan tak minta lagu ke? Saya dah dapat tadi, jangan jealous Baik, manusia yang cerdik ialah manusia yang buat amalan untuk kematian dia. Jadi tak ada masa kita nak buat benda-benda dosa dalam dunia ni. Tak ada masa kita nak buat benda merapu dalam dunia ni. Aku nak cari satu benda yang boleh tolong aku di hari kiamat. Bukan masa kita lagi nak putus silaturahim, bukan masa kita lagi nak bergaduh, nak bertekak dengan orang. Sebab tu saya bila orang kutuk saya dalam Facebook,
dalam Instagram ke apa, malah layan, tak ada faedah. Orang nak entam saya ke, orang nak gam saya ke, lantak pergilah. Saya hanya takut dengan Tuhan. Saya tak berani dengan Tuhan. Macam mana nak masuk dalam kubur, duduk seorang-seorang gelap, nak jawab apa dengan malaikat? Kita dengan manusia pun banyak yang tak boleh jawab. Bayangkan dalam malaikat dalam kubur, macam mana nak jawab? Sebab tu kita kena cari jalan untuk kita buat persiapan. Semayang di awal waktu, banyakkan baca Quran, banyakkan berzikir, banyakkan taubat, banyak tolong orang, jangan kedekut, tengok anak-anak, didik anak-anak. Ini amalan yang kita buat selepas kita mati. Kalau ada duit sikit-sikit tu sedekah. Saya ngajak tuan-tuan korban, saya masuk korban juga. Masuk. Sebab yang ni nak tolong kita pun, amalan kita ni. Dan satu lagi dalam dunia ni, setiap amalan yang kita buat ni Allah Ta'ala balas dengan kebaikan kalau kita buat amalan baik. Jadi jangan kita takut dengan Tuhan. Mariam Ramli, apa perbezaan di antara akikah dan korban? Daging mana yang boleh dimakan oleh orang yang bukan Islam? Sebaik-baiknya daging korban tu kita bagilah pada orang Islam sepenuhnya. Kalau nak sedekah juga pada orang bukan Islam, nak hadiah juga, sembelih biasa, bagi biasa. Korban ni dituntut jugalah. Akikah tu dibuat kepada anak-anak yang lahir, yang baru lahir, sebagai tanda kesyukuran. Lelaki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Kita buat sebelum mereka tu cukup umur misalnya. Itu akikah kambing. Yang korban ni kita buat lembu, kambing, kerbau, unta. Itu korban. Okey, setiap tahun kita buat pun tak apa. Korban ni boleh setiap tahun. Akikah tu sekali je untuk anak tu. Sekali buat dah tu, tak payah dah. Itu. Kemudian salam Ustaz Kazim, Zainal Ibrahim. Fazli Maksya, alhamdulillah dapat ikuti live Ustaz daripada mula-mula buat dulu. Dah 2 tahun dah. Betul. Okey. Alhamdulillah, masih lagi belum jemu. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih pada Fazli Maksya. Din Sebi dari Syangkat Ibul. Belum musim gugur, baru berputih. Gugurnya bunga cinta terpadam, cahaya menyinari. Gugurnya bunga cinta. PKF Sadariah KKP, Al-Quran adalah petunjuk yang sebenarnya. Razali bin Husin, Omar Koya Al-Hajj. Semoga Ustaz dapat buka cawangan Al-Barakah di negeri lain. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, tolong bagi nasihat, tip pada golongan yang mengaku cerdik membabi buta. Janganlah pakai habis bodoh tu. Sebabnya bodoh tu percuma. Kita ni mana pandai kan? Sebab tu kita belajar. Kalau kita kata kita pandai, kita lah bodoh. Orang yang bodoh ialah orang yang mengaku pandai. Itu bodoh tu. Orang yang cerdik, yang pandai, orang yang mengaku bodoh, dia sentiasa nak belajar. Okey. Baik. Hani kakak, terima kasih atas perkongsian. Kemudian tuan-tuan, Nabi kata wal ajiz, orang yang tidak cerdik siapa? Kais lawannya al-ajiz, orang yang lemah. Siapa orang yang tak cerdik, orang yang lemah pemikiran ni? Orang yang lemah pemikirannya, kata Nabi, man attaba'a nafsahu hawana, orang yang mengikut hawa nafsunya.
Suruh zina, ajak zina, on. Ajak minum todi, on. Ajak isap dadah, on. Ajak tak sembahyang, on. Itu ngikut hawa nafsu. Ada duit, kedekut. Tak ada duit, lagi kedekut. Ada kereta sikit pun, bangga. Bukannya kereta betul pun, kereta mainan je pun, oh bangga, sombong. Bayangkan kalau kereta betul, lagilah sombongnya. Itu orang bodoh, orang lemah pemikiran. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan yang kedua, orang yang al-ajiz, maknanya ialah orang yang mengharapkan ganjaran daripada Allah, mengharapkan keampunan daripada Allah, tapi tak ada amalan. Cita-cita, al-amani, dia hanya angan-angan mak jenen saja. Tuan-tuan yang saya hormati, Syazwan Rosli, Ustaz, jikalau kau bercinta lagi, jagalah kau hatinya. Oh, ini lagu Alley Cats. Jikalau kau bercinta lagi, jagalah kau hatinya. Itu lagu Alley Cats. Lagu Barkoba tu. Akak pakai jam besi, dia pun pakai jam emas, tapi masa kita sama-sama pukul 3 petang. Saya pakai jam. Jam murah aja jam ni kan, 100 lebih. Tapi yalah, sedap pakai, nipis, ringan kan. Okeylah, cantik pun cantik. Orang kata berapa ribu Ustaz? Ribu kau cakap. Ni jam biasa. Tuan-tuan ada duit nak pakai jam mahal-mahal, silakan. Tapi sedekah pun kenalah mahal. Nak pakai baju mahal, ada duit banyak, pakailah. Tapi sedekah janganlah sikit. Pakai jam mahal-mahal, ada faedah ke? Tak ada faedah kan? Tapi boleh faedah tengok jam lah. Tapi dah kau ada duit beratus juta, belilah jam 1 juta, tak apa. Tapi sedekah kenalah banyak. Okey. Itu bezanya. Baik. Okey. Jadi ada dua. Kita ulang balik. Orang yang cerdik siapa? Orang yang berfikir, orang yang menghitung setiap sesuatu sebelum dia buat, dia kaji tu. Dua, orang yang cerdik ialah orang yang membuat amalan untuk persiapan kematian. Okey, yang kedua, orang yang bodoh siapa? Orang yang tak cerdik ialah orang yang mengikut hawa nafsu. Dan kedua, orang yang tak cerdik ialah orang yang cita-cita nak masuk syurga, cita-cita nak dapat keampunan, nak dapat pahala, tapi tak ada amalan. Okey tuan-tuan, sekadar itu saja perkongsian kita pada petang ini. Jom kita korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.